Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum ilmu barakatuh. Sekarang ni kita nak masuk pada keterangan ringkas dahulu sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang 20. Ini asas ya. Ini masuk balik pada tauhid aqli. Ya. Yang tadi kita bicara itu tauhid syuhudi. Tauhid sampai tahap melihat. Ini asas tauhid aqliyah bagi ahli al-uqul. Orang yang akal ini tauhidnya. Orang yang hatinya dah terbuka yang tadi tu. Dua level. Kita belajar dua-dua. Ada orang tanya saya, Ustaz, kenapa nak belajar dua-dua, Ustaz? Kita orang ni baru nak start. Ustaz dah turun level tinggi, rendah tinggi semua Ustaz sapu je. Apa saya jawab? Yang saya baca yang kedua itu patutnya sudah sampai bagi orang yang 40 tahun, 50 tahun. Yang kitab kedua ni untuk orang umur 10 tahun, 12 tahun. Jadi umur dah sampai 40, tapi ilmunya masih 12 tahun. Kenalah baca nombor 2 ni. Habis yang pertama tadi dah umur 40 dah sampai. Jadi kita baca dua-dua lah. Ambil berkat. Mudah-mudahan Allah izin nampak semua. Dapat dua-dua. Baik, keterangan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringkas ya, ini nak ringkasan asas mengenal sifat Tuhan. Yuk, seperti mana kita bicara pada peringkat awal kitab ni, mengenal sifat Allah Subhanahu, mengenal Allah itu ialah dengan mengenal sifat. Mengenal zat, fala sabila lahu. Wa amma ma'rifatu zat fala sabila lahu. Ulama-ulama tauhid menyampaikan kesimpulan, adapun mengenal hakikat zat Allah fala sabila lahu, tak ada jalan. Tak ada. Kita maaf, saya tak kena ajar ilmu itu, tak ada. Tidak ada manusia yang boleh mengajar, hatta Nabi sendiri, macam mana nak kenal hakikat zat Allah. Fala sabila lahu illa bimujarradi zikrihi, melainkan dengan semata-mata sebut saja, sebut nama zat. Jadi itu ada isyarat situ ya. Mengenal Allah ni kemuncaknya tak kenal. Kemuncak macam mana zat Tuhan bila kita duduk tu macam mana? Di saat kebingungan tu, bingung bukan bingung ni. Bingung. Kebingungan, keheranan. Bingung ni kalau dalam bahasa Arab tahayyur, kebingungan. Kebingungan kerana ta'ajub. Bingung dengan sebab ta'ajub. Difikir dengan akal tak dapat faham. Tak tahu macam mana Allah Ta'ala ini. Ya. Nah, iman itu tahayyur, iman itu bingung. Ya. Tapi bingung dalam memikirkan Allah ni, dia bawa pada kelegaan batin. Dia lega. Bingung fikir dunia ni tak tidur malam. Bingung fikir akhirat ni, fikir Allah ni, dia tenang. Sebab tu di hujung kemuncak kebingungan nak kenal Allah ni macam mana, dia kena zikir, dia kena sebut walillahil asmaul husna. Milik Allah tu nama-nama yang baik. Maka salah satu daripada hikmah tasawuf mengajar, dengan banyak-banyak menyebut nama Allah itu, Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif, banyak sebut, dia akan mendatangkan satu nurul asma, cahaya pembukaan melalui zikir itu sendiri. Nah, melalui cahaya pembukaan melalui menyebut nama-nama Allah itu, disitulah akan terbukanya mata hati tadi. Nampak beza? Dengan banyak belajar tauhid ni yang kita belajar ni, Allah akan mencampakkan nurul akli, nur akal, sehingga kita boleh faham ini sifat wajib Allah, ini mustahil bagi Allah, ini harus bagi Allah. Tahqiqlah kita di akal itu dengan nur akal. Adapun kalau kita nak tahqiq dalam melihat Allah, itu tidak cukup dengan nur akal. Itu kan nurul asma, cahaya daripada nama-nama Allah yang dilantunkan dalam zikir. Macam kita buat pagi tadi. Saya zikir dulu. Zikir sikit baru ngaji. Baru dia nampak sikit. Ya. Kalau tak ada zikir, dia nampak gelap. Ya. Mata tu terpadam.
Betul-betul dia merasai al-qaulu zulmatu. Alam tu gelap gulita. Kenapa pakcik? Tok kata pakcik? Ada ustaz kata alam tu gelap. Gelap. Gelap tu. Ya. Baik, kita tengok sini. Keterangan sifat Allah. Dah faham ini nak faham dengan akal. Bila kata-kata memahamkan sifat Allah, kita dah faham. Zat tak boleh faham. Melainkan dengan zikir. Dah, bos dah. Zat nak faham, tak boleh faham. Kecuali semata-mata zikir. Sebut saja nama dia. Habis. Habis sifat je lah sifat. Sifat boleh. Sifat boleh kita bicara. Boleh kita bicara. Macam mana nak bicara memahamkan sifat Allah ni? Melalui hukum akal. Bukan hukum adat, bukan hukum syarak. Ni dua ni Allah tak jadikan. Bukan alat untuk mengenal Allah. Hukum syarak bukan alat untuk mengenal Allah. Itu alat mengenal hukum Allah. Hukum syarak wajib, harus, sunat, makruh, haram. Ini ilmu alat nak kenal hukum Allah. Hukum adat alat untuk kita memahami sunnatullah, aturan Allah. Makan kenyang, masuk minyak kita jalan, tak nak makan lapar. Itu untuk kita faham aturan Allah, sistem yang Allah buat dalam alam ni. Hukum akal, ni hukum akal fitrah yang Allah cipta pada setiap insan yang tak gila, yang sedar. Dia ada hukum akal ready, the chip has been put, sudah disediakan untuk mengenal Allah. Ya, lepas tu kita tengok sini. Hukum akal wajib, mustahil. Wajib, mustahil disebut. Apa yang wajib? Wajib pada akal Allah wujud. Apa arti wujud? Adanya Allah itu. Ya, ini namanya sifat nafsiyah. Ingat sifat nafsiyah? Apa makna sifat nafsiyah? Tengok dah. Apa makna sifat nafsiyah? Adanya zat itu tidak dikeranakan oleh suatu kerana. Sifat nafsiyah adalah suatu hal keadaan zat itu. Yang adalah ia selama mana ada zat, dan tidak dikeranakan oleh satu kerana. Wujud satu sifat yang ada di zat Allah selama mana zat itu ada. Dan sifat wujud itu wajib pada akal. Artinya apa yang wajib pada akal? Kat belakang, akal tak terima, akal tiadanya. Ulang balik, apa makna wajib akal? Akal tidak terima tiadanya. Sebab kita ni terlalu banyak sangat hukum syarak. Dia sebut wajib saja, apa dia? Wajib artinya buat dapat pahala, tinggal berdosa. Takkan wajib Allah wujud. Oh, Allah ni kalau wujud dapat pahala, bila dia tak wujud dia berdosa. Itu hukum syarak. Ini hukum akal ni nak kenal Allah ni. Wajib Allah wujud, berarti Allah Ta'ala tak terima di akal tak. Mustahil lawan wujud Adam, artinya tidak ada Allah Ta'ala. Apa makna mustahil? Akal tak terima akan adanya. Akal tak terima akan adanya. Kalau siapa ada kitab ni boleh tengok kat belakang, takrif hukum akal dan bagaimana pembagian hukum akal itu. Kat belakang ada. Boleh cari kat belakang. Kena buat ulang kaji sikit. Sebab sepanjang pengajian ilmu tauhid sifat 20 ni, kita akan membicarakan wajib akal, mustahil akal dan harus akal. Itu tauhid akli. Tauhid yang akan kita gunakan akal kita ni sepenuhnya dalam mengenal Allah. Sepenuhnya. Peringkat fardu ain. Peringkat fardu ain. Dalil akli. Apa dalil? Dalil akli, betul ditulis dalil nakli. Dalil kita dapat. Mana dalil? Sesuatu yang menunjukkan kepada maksud. Dalil. Signboard. Dalil yang menunjukkan pada sesuatu yang kita nak pergi, kita nak faham. Jadi dalil kita dapat sesuatu yang menyampaikan kepada sesuatu yang kita nak faham. Apa yang kita nak faham? Kita nak faham Allah ni wujud. Macam mana kita nak faham Allah ni wujud? Dua cara. Satu dengan akal, satu dengan nakal. Apa beza dua ini? Apa beza akal dengan nakal? Akal maknanya kita menggunakan cahaya nur akal. Nur akal yang kita ada ini, yang Allah beri pada kita ni,
Kita proses sampai kita faham Allah tu wujud. Tak boleh tak wujud, mustahil tak wujud. Dalilnya mana? Mana yang menunjukkan pada akal ni bahawa Allah mesti wujud? Baru sekalian alam. Artinya alam ni dulu tak ada, sekarang ada. Daripada tak ada kepada ada, mustahil ada sendiri. Habis yang mengadakan daripada tak ada kepada ada ni mestilah bersifat wujud. Kalau tak wujud dia nak buat, mustahil dia boleh buat. Ini dalil akal. Dalil nakli, yakni memandang kepada nas-nas Quran dan hadis, memandang pada ayat-ayat Quran itu dengan nur iman. Yang tadi nur akal, ni nur iman pula. Nur iman ni cahaya percaya. Iman ni kan faith, belief, what you believe. Jadi manusia ni boleh sampai kepada conclusion Allah ni wujud dua cara. Satu dengan menggunakan akal yang dipandu oleh syarak, satu lagi dengan melalui nakal. Semata-mata dia tengok Quran, dia baca, dia terus percaya, dia yakin, ya. Sebab iktikad ni dia boleh sampai melalui akal pun boleh, dia boleh sampai dengan iman, dengan percaya, belief, because you believe, ya. Kenapa tuan-tuan sanggup duduk dengar saya cakap ni walaupun dah sejam, perut dah bunyi pun dengar juga? Pasal apa? Pasal percaya, because you believe. Tuan-tuan percaya apa saya cakap. Kalau tak percaya, lama dah balik dah. Ustaz berlaku, ustaz tu balik, dia bohong. So percaya. Sebab tu sifat pertama wajib bagi Rasul apa dia? Sidik, benar. Kenapa Allah jadikan Rasul ni sifat, the first quality mesti benar? Kenapa? Sebab dia nak sampaikan risalah Allah. Risalah Allah itu disampaikan kepada manusia, dan manusia itu mesti percaya. Dan manusia tak percaya benda yang bohong. Manusia nak percaya benda yang benar, mesti benar, tak boleh bohong, sidik, sangat benar. Maka sebab itulah dalil nakli bagi orang yang nak, yang keyakinannya itu dengan percaya. Dia tak perlu pada akal, dia terus percaya. Maka dia percaya ayat Quran. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang mencipta 7 petala langit dan petala bumi. Dia tengok, dia pandang, ada langit, ada bumi. Dia baca Quran, Allah buat semua ni. Oh, Allah ada. Kenapa? Allah cakap dia buat langit bumi, Allah ada. Dia terus percaya, tidak lagi melalui proses akal yang nazar. Yang pertama tadi, dia melalui akal. Subhanallah, tengok. Kita tengok cara ilmu sifat 20 ni. Dia buka dua sekali, dua channel. Kita boleh percaya Allah ni direct, dengan percaya, dengan keyakinan, dengan iman pada Quran. Dalil nakli terus percaya. Nakal, dia pindah terus. Satu ni melalui akal. Ni dia padu dua ni, akal dan nakal. Ni kadang-kadang orang tak faham. Orang kata belajar sifat 20 ni, ini adalah Quran ke semua ni? Kenapa ni baru sekian alam? Dia tak faham. Dalam pengajian sifat 20, dia bawa dua-dua sekali, akli dan nakli. Jadi kalau nakli ni nak cerita apa? Baca Quran je, nak baca Quran percaya. Akli ni yang kita nak proses ni, supaya muafakat dengan Quran ni. Jadi sama ada akli atau nakli, sama ada melalui proses akal atau proses nakal, natijah dia apa dia? Allah itu wujud. The end product of what you think, what you believe, Allah wujud. Boleh pilih mana-mana. Nak dari akal boleh, nak dari nakli boleh. Yang kedua, baik, 2, 3, 4 ni. Yang kedua sifat qidam, yang ketiga sifat baqa, artinya akal. Yang keempat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Wajib Allah Ta'ala yang kedua bersifat qidam. Apa makna qidam? Sedia kala Allah Ta'ala. Sebenarnya sifat yang nombor 2, qidam, baqa dan mukhalafah ni, boleh kita faham daripada nombor 1. Sebelum kita bicara 2, 3, 4 ni, nombor 1 dah cukup dah. Kerana bila kita bicara Allah wujud, wujud Allah ni wujud zati, bukan wujud aridi. Wujud apa tuan-tuan? Zati, bukan wujud aridi. Apa makna wujud zati? Wujud zati artinya wujud yang tidak didahului oleh tiada,
dan tidak berhubung dengan tiada. Apa tu Ustaz? Ulang balik. Wujud zati artinya wujud yang tidak dimulai oleh tiada. Artinya sentiasa ada. Macam kita ni, wujud hari ni dulu tak ada, sekarang ni ada. Dan wujud Allah Ta'ala itu juga tidak dihubungkan dengan tiada. Maksudnya wujud Allah ni sentiasa wujud. Nah, wujud yang tak didahului oleh tiada, apa namanya tu? Kidam, sedia kala. Wujud yang tak berhubung dengan tiada, apa nama tu? Baqa. Sebab tu saya kata, dengan sifat wujud saja sudah boleh kita faham kidam, sudah boleh kita faham baqa. Dah dapat dua tu. Nombor 4 je dah. Nombor 4 ni. Nak faham nombor 2, 3 tu. Jadi sekarang ni, kenapa ulama nak bubuh? Nombor 2 kidam, nombor 3 baqa. Dah cukup nak wujud saja. Sebab mengaji tauhid kena terang dan jelas. Dia tak boleh main faham-faham. Tak boleh. Jelas. Baik. Wujud Allah tidak didahului oleh tiada. Apa namanya tu? Namanya kidam. Apa makna kidam? Sedia kala. Apa makna sedia kala? Tidak didahului oleh tiada. Sentiasa ada. Mustahil tak terima akal hudus, artinya baharu Allah Ta'ala. Dulu Allah Ta'ala tak ada, sekarang yang ada. Tak terima. Akal tak terima. Mana dalil aklinya? Dalil akli yang ijmali, yang umum, baharu sekalian alam. Kalau kita tengok daripada nombor 1, buka musuh di belakang, semuanya sampailah nombor 11, sampailah nombor 20, dalilnya sama. Apa dia? Baharu sekalian alam. Artinya alam ni dulu tak ada, sekarang ni baru ada. Daripada tak ada kepada ada, mustahil ada sendiri. Mesti ada yang mengadakan. Yang mengadakan itu mestilah bersifat wujud, tidak baqa. Ini ijmali, belum tafsir lagi, belum tafsir. Baik, mana dalil naklinya? Ini saya pun nak ringkas tu. Dalil nakli ini tolong betulkan sikit, ada kesilapan typing kalau yang Jawi. Huwal awwalu, bukan huwal akhiru. Huwal awwalu wal akhiru. Artinya dialah Allah yang awal, dialah yang akhir. Surah Al-Hadid ayat 3. Soalan timbul, Ustaz, Al-Quran kata dialah awal, dialah akhir. Al-Quran tidak menyebut kidam dan baqa. Di manakah ulama ambil istilah kidam? Kenapa tukar ayat Quran? Quran kata Allah itu awal. Kenapa ulama sebut kidam? Ni tu. Ni setengah-setengah orang tak terima sebab 20 itu. Ini dah menukar Quran ini. Ini sudah bid'ah, haram. Macam mana nak jelas tu? Senang je. Baik. Kenapa? Baik, aku mula-mula kena faham Al-Quran sesuatu yang nilai sastranya tinggi. Kadang-kadang akal kita nak mikir, aduh, jenuh mikir, mendalam. Ada yang mudah faham, ada yang dalam sekali. Ya. Apabila dibicarakan, bila kita sebut Allah itu awal, Allah itu awal. Awal ni ada dua. Awal yang ada dulu, awal yang tak ada dulu. Contoh, siapa orang paling awal atas surau? Siapa? Terbilah imam. Siap dulu. Tok siap datang dulu. Siapa tok siap sini? Siapa? Haji mana? Tok siap datang. Baik. Tok siap lah orang paling awal datang surau dia buka ni. Kau apa? 5.30. 5.30 dia paling awal. Tok siap sebelum 5.30 tu ada kat mana? Kat surau kat rumah? Kat rumah dah. Berarti dia tu awal. Tapi awal yang sebelum tu, awal yang ada dulu ada permulaan. Awal yang ada permulaan. Nampak tak? Tok siap datang awal, dia orang paling awal. Seawal-awal Tok siap, dia ada masa dia datang. Sebelum dia datang tu tak ada orang. Dia tak ada. Dia awal-awal yang ada mula. Allah Ta'ala awal yang tak ada mula. Allah lah paling awal sekali.
Segala sesuatu ni tak ada, Allah ada awal, ada dah. Awal macam mana tu? Awal yang tak ada mula. Jadi awal tak ada mula ni, kalau nak ringkas sebut dalam bahasa Malaysia apa dia? Awal tak ada mula. Sedia kala. Alhamdulillah, bahasa Malaysia ada word for it. We have a word. Sedia kala tu orang Islam, orang Melayu faham. Sebut sedia kala, awal yang tak ada mula. Bahasa Arab apa dia? Qidam. Sebab itulah ditukar istilah itu, ya, supaya senang nak faham. Ditafsirkan ayat itu. Awal dengan mana? Awal yang tak ada mula. Bahasa Arab qidam. Bukan kita tukar ayat Quran pun. Kita mentafsirkan ayat itu supaya senang faham. Awal ai bermakna qidam. Tuhan tu tidak ada permulaan. Nampak? Ya? Akhir ada dua. Siapa orang akhir sampai surau ni? Siapa? Lepas subuh sampai ustaz lah. Akhir yang ada kesudahan. Ada akhir yang ada kesudahan. Akhir Allah Ta'ala, akhir yang tak ada sudah. Akhir yang tak ada sudah. Akhir tak ada sudah ni nama apa? Baqa, kekal. Dia menarik dalam bahasa Inggeris. Lama saya cari bahasa Inggeris. Kalau akhir yang tak ada sudah, apa ni? Eternity kan? Eternal. Awal yang tak ada mula. Ada siapa-siapa tahu bahasa Inggeris awal yang tak ada mula? Satu perkataan, one word, awal tak ada mula. Macam akhir yang tak ada ujung, eternity. Awal yang tak ada mula, apa? Omnipresent. Tak masuk juga tu. Sebab tu semua kitab-kitab tauhid dalam bahasa Inggeris, bila sampai pada perkataan qidam ni, diterjemahkan no beginning. Dia no beginning. Lama saya tengok, saya cari kita tak ada perkataan. Penting tu, maknanya dalam budaya Inggeris ni, dia nak menerangkan qidam ni, dia tak ada perkataan. Oh, bahasa Melayu ada sedia kala. Lama sedia kala. Nice word. Sedia kala, tak ada mula. Sebab kita dah lama Islam kan. Bahasa orang putih tak ada. Dia kena no beginning. Word for it tak ada. Tapi eternal ada. Sebab dia percaya syurga, benda kekal tu, eternity dia okey. Awal tak ada mula, tak ada perkataan. Baik, itu satu benda untuk kita fikir-fikirkan lah. Yang ketiga, baqa yang dapat jadi awal yang tak ada mula, maka dalam istilah yang mudah qidam. Yang ketiga, baqa, arti baqa kekal. Terjemah bahasa Melayu kekal. Makna kekal tidak binasa. Tapi kalau orang tanya, ustaz, makna kekal tidak binasa, syurga binasa tak? Tak binasa. Dengar aku? Tak binasa. Apa beza syurga tak binasa dengan Allah tak binasa? Sudah. Kalau begitu bolehlah kita kata syurga baqa, neraka baqa. Kalau begitu dah sebut Tuhan apa tak? Allah Ta'ala baqa. Ulama-ulama Patani dia tafsir lagi. Ulama Patani dia hebat juga ni. Dia kata makna baqa ni kekal. Kekal ni jangan kita bagi makna tak binasa je. Tambah sikit. Apa dia? Tidak terima binasa. Tidak terima binasa bermakna tidak ada kemungkinan boleh binasa. Syurga tak binasa, tapi kalau Allah nak binasa boleh. Gitu kan? Mustahil Allah Ta'ala itu fana, binasa Allah Ta'ala mustahil, tak timakan. Mana dalilnya? Dalil akli yang ijmali tanpa huraian panjang, baharu sekalian alam. Dalil akli mana? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram
Dan kekallah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ayat surah Rahman ayat 26. Jadi nak percaya Allah kekal ni boleh langsung dengan surah Ar-Rahman, boleh juga kita percaya Allah kekal ni dengan dalil akli. Dua-dua sampai pada maksud. Maksud dia apa? Allah itu kekal. Itu. Yang keempat, mukhalafatu ta'ala lil hawadith. Artinya tidak menyamai Allah Ta'ala dengan segala yang baru. Nah, itu sifat wajib bagi Allah. Allah tak boleh ada sifat sama. Tidak boleh ada persamaan walaupun sedikit dengan makhluk. Kenapa? Justru kalau dia sudah ada persamaan dengan makhluk walaupun sedikit, maka jadilah yang sama itu bersifat macam sifat makhluk. Apakah sifat makhluk? Sifat makhluk dia ada awal, dia ada akhir. Sedangkan Allah itu wujud zati, wujud sebenar-benar wujud. Maka kerana itulah dia itu tidak sama dengan segala yang baru. Satu. Mana mustahilnya? Mumasalatuhu ta'ala lil hawadis, sama Allah Ta'ala dengan segala baharu. Mustahil tak dimakan. Dalil akli dia baharu sekian alam. Mana dalil aklinya? Laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidaklah suatu itu menyerupainya, padahal dialah yang amat mendengar lagi amat melihat. Ni kalau nak urai panjang ni. Kita tengok nombor 5, kita habiskan sampai nombor 5 aja. Yang kelima, sifat wajib bagi Allah Ta'ala qiyamuhu binafsih, artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Mustahil qiyamu bi ghairi, artinya berdiri Allah Ta'ala dengan yang lain. Dalil akli baharu sekian alam. Dalil nakli innallaha la ghaniyun 'anil alamin, sungguhnya Allah terkaya daripada sekian alam. Surah Ankabut ayat 6. Jadi yang kelima, berdiri Allah dengan sendiri. Yang ini saya tengok banyak kitab-kitab tauhid, sewaktu mereka menghuraikannya, mengertikannya, kelam kabut. Kelam kabut, entah ke mana pergi. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya tu dia ada dua makna. Satu dengan makna dia tidak dijadikan. Dia tidak dijadikan sebab dia bersifat tidak. Pandang dari sudut dia tak dijadikan, kita kata qiyamu bi nafsi. Ya, dia tidak dijadikan. Bila kata tak dijadikan, timbul soalan pula dah. Siapa jadikan dia? Cuba orang baru jawab. Orang lama siap. Ya. Kalau ada orang tanya, Ustaz, siapa jadikan Allah? Tak ada siapa jadikan dia. Dia qiyamu bi nafsi. Cuba bagaimana qiyamu bi nafsi? Berdiri nafsi. Apa maksud tu? Apa makna Allah Ta'ala tak jadi sendiri? Habis macam mana Allah jadi? Jawab. Cuba jawab. Jawab je tak bersalah tak apa. Nak dengar yang salah tu. Siapa boleh jawab? Kalau ada anak-anak, budak-budak tanya. Budak-budak tanya lah, anak-anak. Ayah ni Allah Ta'ala ni, kita ni siapa jadi? Allah Ta'ala jadi. Allah Ta'ala siapa jadikan? Kita jawab. Kalau ada tanya, Allah Ta'ala siapa jadikan? Tak jawab macam mana? Allah tak ada siapa jadi. Habis macam mana Allah boleh jadi? Jawab. Dia ada orang jawab, ni okey dah ni, dah boleh nampak dah ni. Ada setengah orang jawab, Allah Ta'ala ni jadi sendiri. Ada jawab, orang tak punya tauhid banyak tu. Ni Allah Ta'ala siapa buat ni? Tak siapa buat. Macam mana? Dia jadi sendiri. Tuhan dia jadi sendiri. Dia kun fayakun. Tuhan benda tak ada. Lepas tu tiba-tiba dia muncul. Dia jadi sendiri. Allah. Siapa mengikutkan Allah jadi sendiri, jahil sejahil-jahil, dan mengganggu akidah. Sebab dia sudah menganggap Tuhan ni buat diri dia sendiri. Yang betul jawapannya kalau ditanya, siapa jadikan Allah? Tak ada siapa jadikan. Macam mana pula? Dia qiyamu bi nafsi, dia berdiri sendiri, maknanya dia bersifat qidah. Sedia kali, tidak ada permulaan. Sesuatu yang tidak ada permulaan, tidak perlu orang menjadikan, dan tak perlu dia jadikan diri dia sendiri. Sebab dia dah memang ada. Itu simple jawapan dia.
Ini makna qiyamu bi nafsi. Tidak ada siapa jadikan. Yang kedua makna qiyamu bi nafsi, dia tidak berkehendak pada zat. Kerana dirinya sendiri adalah zat. Yang berkehendak nak duduk pada zat ialah sifat. Macamnya macam beg ni, sifat dia hitam. Hitam ni tak ada sendiri, dia kena duduk pada beg baru dia boleh wujud. Beg ni zat. Adakah Allah ni sejenis zat atau sifat? Allah ialah zat. Zat tak berdiri pada zat. Yang berdiri pada zat ialah sifat. Maka Allah itu adalah zat. Tak faham tak apa, nanti kita akan huraikan dalam. Dalil akli baharuskan alam. Dalil nakli, innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah terkaya daripada sekian alam. Artinya Allah tak berkehendak pada yang menjadikan. Allah Ta'ala juga tidak berkehendak pada zat untuk wujud, kerana dirinya sendiri adalah zat yang wajib wujud. Wallahu a'lam.